Okey, jadi kita pun dah mula rekod dan cikgu teruskan kepada kelas kita. Okey, untuk kelas kita, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi hari ni cikgu akan ajar kamu semua tentang ubahan. Tentang ubahan. Okey, ubahan adalah tajuk pertama. Kalau bahasa Inggeris kita panggil dia variation. Okey, dalam ubahan ada 3 benda. Dia ada 3 pecahan kecil. Yang pertama, nama dia adalah ubahan langsung. Ubahan langsung ataupun direct variation yang kita belajar pada minggu lepas. Yang kedua, kita akan belajar hari ini tentang ubahan songsang. Ubahan songsang dia macam juga ubahan langsung, cumanya ada slight different, maksudnya sikit je perbezaan. Nanti cikgu akan terang. Dan yang terakhir dalam ubahan, kita ada ubahan gabungan. Ubahan gabungan. Maksudnya, dia gabungkan maklumat untuk langsung dan songsang. Tapi apa yang cikgu cuba nak cuba sampai dekat kamu, tak kisahlah dia dekat langsung ke, dia dekat songsang ke, dia dekat gabungan ke, step dia sama. Step sama. Apa maksud step sama? Yang pertama, kita keluarkan persamaan. Keluarkan persamaan ubahan. Persamaan ubahan. Yang kita dah buat pada minggu lepas. Persamaan ubahan adalah dia ada simbol ubahan. Step yang kedua adalah kita tukar sama dengan menjadi ada nilai K. Step yang ketiga, cari nilai K. Dan step nombor 4, dapatkan persamaan lengkap. Dapat persamaan lengkap. Sebab apa? Sebab masa kita ubah dia jadi sama dengan ni, ini nama dia persamaan tidak lengkap. Persamaan tidak lengkap. Okey. Jadi apa yang cikgu cuba nak sampaikan dekat kamu, tak kisahlah dia dekat ubahan langsung ke, songsang ke, gabungan ke, soalan tu soalan SPM ke, soalan universiti ke, kalau dia bercakap tentang variation, step nombor 4 step ni kamu tak boleh lari. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit, jelas ke? Jelas, cikgu. Okey. Oh, ada Adila. Okey. Jadi, cikgu buka balik. Cikgu buka balik kepada kita punya homework. Kepada kita punya homework. Ada yang pening pada muka surat 4. Okey, jadi awal-awal ni, sebelum kita nak masuk kepada ubahan songsang, cikgu akan kukuhkan tentang kita punya ubahan langsung. Okey. Macam mana cikgu nak kukuhkan? Cikgu akan selesaikan soalan A, selesaikan soalan B, lepas tu kita buka buku teks dan kita akan selesaikan beberapa soalan. Ubahan langsung. Step dia sama sahaja. Step dia sama. Tak ada benda yang berbeza pun. Okey. Jadi, siapa-siapa yang tak sempat nak salin, tak sempat nak siap, tengok betul-betul dekat depan. Okey. Dah ready ke belum? Cikgu nak pergi kepada pengukuhan ubahan langsung. Dah ready ke semua? Ya, cikgu. Okey. Seorang je nak dengar suara sikit. Dah ready ke semua? Dah, cikgu. Okey, baik. Okey. Jadi, untuk awal kelas kita, cikgu peruntukkan sedikit masa untuk kita kukuhkan ubahan langsung. Ubahan langsung. Okey, jadi cikgu akan selesaikan soalan A. Cikgu akan selesaikan soalan A. Tengok betul-betul. Lepas ni kamu buat soalan B. Okey.
Okey, diberi P. Apa step pertama kita? Step yang pertama, kamu tak boleh nak lari. Keluarkan persamaan. Keluarkan persamaan. Nak keluarkan persamaan ni, baca elok-elok ayat. Diberi P berubah secara langsung dengan kuasa 2T dan okey. Diberi, kita stop macam situ. Okey. Diberi P. Maksudnya sebelum kita nak keluarkan persamaan, apa variabel yang terlibat? Okey, yang pertama huruf P. Yang kedua kuasa 2T. Jadi T kuasa 2. Dia sebut apa dulu? Dia sebut huruf P, kemudian dia cakap berubah secara langsung, kita masukkan simbol ubahan. Ini adalah step yang pertama. Memang tak boleh nak lari. Keluarkan huruf yang terlibat, kemudian kita masukkan simbol ubahan. Nak letak susunan huruf tu macam mana? Letak ikut ayat. Kalau dekat sini dia mention P dulu, cikgu letak P. Lepas tu ada ayat berubah secara langsung, cikgu buat simbol ubahan. Lepas tu kuasa 2T. T kuasa 2. Okey, yang pertama jelas ke semua? Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey, baik. Yang kedua, step yang kedua, kalau kita masuk bab 1 ni, memang kamu tak boleh lari. Step yang kedua, kita tukar menjadi sama dengan. Jadi P sama dengan T kuasa 2. Bila kamu dah tukar, kamu memang tak boleh nak lari. Kamu kena masukkan nilai K. Kena letak nilai K. K tu pemalar. Kita dah belajar K tu apa minggu lepas. Okey. Jadi, ini bila kamu dah sampai sini, kita panggil dia persamaan tidak lengkap. Persamaan tidak lengkap. Okey. Step yang ketiga apa? Step yang ketiga, cari nilai K. Macam mana kita nak cari nilai K? Kita tengok apa nombor dia kasih. Apa maklumat yang dia kasih. Selalunya, masa dia nak cari nilai K, okey, sini ada P, sini ada T. Ada data yang mana dia bagi satu data P dan satu data T. Mesti bagi. Sebagai contoh, dia mention dekat sini, P sama dengan 12, T sama dengan 3/2. Jadi, bila P sama dengan 12, cikgu masukkan 12 sama dengan K. Lepas tu T. Dalam kurungan, ingat. Dalam kurungan. Kita sentiasa buat kurungan. 3/2, lepas tu kuasa 2. Sebab apa? Ramai yang terlupa. Kalau ada kuasa, kamu kena letak kurungan. Kuasa 2 ni letak luar. Jangan letak dekat dalam. Sebab apa? Sebab kalau kamu tak letak luar, dia bukannya 3 tu yang kuasa 2. Dia bukannya 2 tu yang kuasa 2. Apa maksud kuasa 2 duduk dekat luar? Maksudnya 3 pun kena kuasa 2 dan 2 pun kena kuasa 2. Okey, habis kat situ. Okey, kemudian dekat sini kita cari nilai K. Kita cari nilai K. 12 sama dengan K. Cikgu tekan 3/2 kuasa 2. Kalau kamu pening, kamu tengok. 3 kuasa 2 dapat 9 per dengan 2 kuasa 2 dapat 4. Okey. Sampai sini. Sampai sini. Okey. 4 ni bahagi pindah ke sebelah, dia jadi darab. 12 darab 4 sama dengan K 9. K9. Siapa tengok One Piece? K9. Okey. 12 darab dengan 4, kita dapat 48 sama dengan K. Pindahkan 9. Darab, pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Tak muat pula dah. Okey, kejap semua. Cikgu ke atas kan. Okey, kita tukar 48 per 9 sama dengan K. 48 per 9. Kita kecilkan, kita akan dapat 16/3. Inilah K kita. Jelas ke semua sampai step yang nombor 3? Boleh faham?
Cikgu. Okey, baik. Boleh, cikgu. Step nombor 3 dah sampai dah. Sekarang kita nak dapatkan persamaan lengkap. Okey, nombor 4. Apa persamaan lengkap? Hanya ambil persamaan tak lengkap, masukkan dia punya nilai K. K kita 16/3. P sama dengan 16/3 T kuasa 2. Dah. Inilah menjawab kepada soalan nombor 1. P sama dengan 16T kuasa 2/3. Itu je. Ini sahaja. Jadi sebab itulah cikgu bagi tahu awal-awal, ubahan ni kena ada 4 step. Yang pertama, keluarkan persamaan. Yang kedua, ubah menjadi sama dengan. Masukkan sama dengan K. Yang ketiga, cari nilai K. Yang keempat, dapatkan dia punya persamaan lengkap. Ini nama dia persamaan lengkap. Sebab apa? Sebab bila kamu dah dapatkan dia punya persamaan lengkap, baru kamu boleh pandang kepada masalah soalan tu. Macam bagi ceramah kan cikgu kan? Okey. Okey, jadi soalan nombor 2. Dia nak cari T kalau P tu sama dengan 9. Ambil persamaan lengkap P sama dengan 16/3 T kuasa 2. Tukar P menjadi 9. 9 sama dengan 16/3 T kuasa 2. 3 pindah ke sebelah, dia jadi darab. 9 darab 3 dapat 27 sama dengan 16 T kuasa 2. 16 darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Cikgu terus buat 27 bahagi 16. Dapatkan jawapan dalam pecahan. 27/16 sama dengan T kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah menjadi punca kuasa 2. 27 dengan 16. Kalau kamu buat 27 je yang kena punca kuasa, salah. Kamu kena buat atas dengan bawah. Jadi, kamu tekan 20 punca kuasa 27. Ya. Semua. Punca kuasa 27 dapat berapa? Oh, tak dapat. Okey. Jadi, bila kita tekan punca kuasa 27, 9 darab 3, 27. Okey. Kalau kamu tinggalkan sampai sini, sini pun betul. Okey, itu penyelesaian masalah. Itu penyelesaian dia punya masalah. Okey, jadi kalau dah sampai situ, cikgu nak tanya dulu. Sampai sini semua jelas ke semua? Boleh faham? Jelas, cikgu. Bagi situ Okey. lain sikit dari saya dapat tu. Apa? Bukan, bagi situ lain sikit daripada jawapan belakang yang saya tengok tu. Ini kenapa 27? Kenapa cikgu tinggalkan sampai situ? Sebab bila cikgu tekan punca kuasa 27, cikgu dapat perpuluhan. Okey, contohlah kalau 16 ni kan. Okey, punca kuasa 27, tapi kamu nak selesaikan 16 kan? Punca kuasa 16 dapat 4. Okey. Siapa yang buat macam ni pun betul. Tapi kalau kamu dah sampai sini, sebenarnya kamu dah boleh dapat markah dah. Okey, cikgu. Okey. Okey, Zarif. Macam mana Zarif? Jelas ke? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, ini soalan daripada homework. Kamu kena salin lah. Kalau salah, salin. Adila, jelas ke Adila? Boleh faham? Ada Wan Farisha. Lama tak jumpa Wan Farisha. Wan Farisha sihat, Wan Farisha? Demam sikit cikgu. Oh, ya ke? Tak apa. Okey. Jadi, sebab tu cikgu cakap untuk ubahan, untuk variation, kamu memang tak boleh lari daripada 4 step ni. Kamu kena ingatlah cakap cikgu. 1, keluarkan persamaan. Kamu kena tandakan. 2, samakan, tukar simbol ubahan ni jadi sama dengan. 3, cari nilai K. 4, baru dapatkan persamaan lengkap. Okey. Jadi, daripada ubahan langsung ni kamu kukuhkan. Sebab apa? Sebab cara untuk ubahan songsang dengan gabungan sama je macam ni.
Okey, tapi adalah sikit yang ubah tapi tak banyak pun. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan, kita akan selesaikan beberapa soalan. Kita akan selesaikan beberapa soalan. Boleh ke semua cikgu nak selesaikan beberapa soalan ni? Boleh cikgu. Okey. Okey, baik. Kita akan pergi kepada soalan kenyataan. Soalan dunia nyata. Soalan kat mana kamu boleh aplikasikan. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 4. Cikgu risau kalau nak buat soalan nombor 4 kalau kamu tak buat latihan minggu lepas. Tapi benda dia sama je. Benda dia sama je. Okey, jadi cikgu buat, cikgu latih. Sebab nanti dalam SPM masuk soalan macam ni. Okey, tengok Okey, cikgu akan baca slow-slow. Kalau tak faham, tanya tau. Okey, kalau cikgu merepek pun, cikgu stop merepek. Okey. Gaji RMX. Bukan PMX. RMX. Gurau. Okey, jadi dekat sini gaji disebut sebagai RM lah, ringgit Malaysia. RMX. Jadi yang pertama kita akan dapat variabel tentang gaji. Yang diperoleh oleh seorang pekerja berubah secara langsung dengan jumlah masa bekerja. Masa bekerja. Masa bekerja adalah T jam. Sekarang ni cikgu ubah T dengan X ni kepada warna biru. Cikgu nak bagi kamu highlight dekat situ. Apa maksud ubahan langsung semua? Cikgu dah ajar. Makin variabel pertama meningkat, jadi variabel yang kedua pun akan meningkat. Maksudnya apa? Makin tinggi gaji seseorang apabila makin tinggi masa dia bekerja. Itu maksud ubahan langsung. Tak kisahlah kamu nak guna tinggi ke, makin banyak ke, asalkan dia membawa maksud yang sama. Makin banyak gaji, makin banyak masa bekerja. Itu maksud ubahan langsung. Kalau ubahan songsang macam mana? Ubahan songsang makin tinggi gaji, makin rendah masa bekerja. Boleh ke macam tu? Semua orang harap macam tu kan. Tapi itulah kenyataan. Nak gaji tinggi, kena kerja lebih. Okey. Sampai situ jelas ke penjelasan cikgu dekat situ? Jelas cikgu. Okey. Jadi inilah ayat yang pertama. Ayat pertama cikgu stop sampai situ supaya kamu boleh nampak macam mana cikgu kaitkan. Sekarang dia kata RMX. Dia sebut huruf X dulu. Kita masukkan huruf X. Lepas tu kamu baca. Lepas tu dia kata berubah secara langsung. Masukkan simbol ubahan dengan jumlah masa bekerja T. Dia sebut T pula. Jadi X ubahan T. Jadi apa yang cikgu nak buat yang seterusnya? Tukarkan simbol ubahan menjadi sama dengan X sama dengan T. Boleh? Jangan lupa syarat yang paling penting. Masukkan nilai K. Ini step pertama, ini step kedua. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, baik. Boleh cikgu. Bagus. Step yang ketiga. Ini dikira sebagai persamaan tidak lengkap. Sebab apa dia tak lengkap? Sebab tak ada nilai K. Jadi, step nombor 3, kamu kena cari nilai K. Nak cari nilai K, kamu kena cari keadaan dekat mana ada dah nilai huruf X dengan huruf T tu. Jadi dekat sini, dia bagi tahu apa? Menerima gaji sebanyak. Kan X ni dia bercakap tentang gaji. Jadi X sama dengan RM112. Selepas bekerja selama 14 jam. Jadi masa kita, sorry, bukan tulis masa. Tulis T. T sama dengan 14 jam. Gunakan data yang dah diberi untuk dapatkan nilai K. X sama dengan KT.
X kita 112. Masukkan 112 sama dengan K. T kita 14. 14 ni darab, pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. 112 bahagi 14 sama dengan K. Jadi, 112 bahagi dengan 14, kita akan dapat, cuba masing-masing tekan kalkulator. Dapat berapa? Dapat berapa? Okey, 8. Apa ini? Okey, bagus. Ini step nombor 3. Dah dapat nilai K, lengkapkan persamaan dengan masukkan nilai K dengan step nombor 4. X sama dengan 8T. Jadi kalaulah inilah jawapan dia. Inilah nombor 4, inilah jawapan dia. Jadi bila soalan tu cakap tak masuk kepada penyertaan masalah lah. Maksudnya, okey, tiba-tiba soalan tu tanya, kalau dia kerja 10 jam, berapa gaji dia? Kalau dia kerja 5 jam, berapa gaji dia? Jadi, kalau ada soalan-soalan macam tu yang timbul, dekat sinilah persamaan ni dia ambil alih. Persamaan ni digunakan untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan nombor 4. Contoh, bila ada soalan, dia bercakap, kalau masa kerja 10 jam, berapa gaji dia? Berapa gaji dia? Jadi tak jadi isu. Gunakan persamaan ni, X sama dengan 8T, T kita 10. Jadi X sama dengan 8 darab 10. Jadi X sama dengan 80. Jadi apa maksud dia kat sini? Maksud dia, kalaulah pekerja tu kerja selama 10 jam, gaji dia adalah RM80. Sebab tu cikgu bagi tahu yang kita belajar ni boleh aplikasikan juga di dunia nyata. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, baik, bagus. Nisa, jelas ke Nisa? Oh, Nisa tengah makan lah tu, tak boleh kunyah tu. Adila, jelas ke Adila? Okey, Adila jelas. Ni yang tadi. Okey, boleh cikgu. Okey, Ammar, jelas ke Ammar? Mana dah Ammar? Kita rawai dulu kot. Okey. Okey, Ammar. Okey. Jadi, daripada soalan nombor 4, cikgu nak masing-masing rujuk betul-betul apa yang cikgu dah terang dekat nombor 4. Cuba buat soalan nombor 7. Cuba buat soalan nombor 7. Jangan salin soalan. Terus salin jalan kerja. Lepas tu hantar dekat cikgu. Cikgu ni tak pakai modul lagi sebab cikgu nak kukuhkan kamu punya pemahaman tentang ubahan langsung. Okey, Berilsa, boleh ke cuba buat soalan nombor 7? Boleh cikgu. Okey. Cikgu bagi masa Okey, cikgu bagi masa 5 minit cikgu bagi. Kalau siapa-siapa yang ada nak tanya soalan, tanya je dekat cikgu.
Okey. Hantar kat cikgu kalau dah siap Cikgu, hantar kat group Cikgu. kan hantar dekat kat personal? WhatsApp personal. Yang group tu Okey. untuk homework je. Hmm. Cikgu yang ni kiranya X dia tu 675. Dia lah kita kena carikan. Oh, dia tak ada X sekarang ni. Dia ada A dengan T. Ya, betul. Macam tu lah maksud dia. Okey, 2 minit lagi. Okey. Jadi X gantikan A lah. Ya, betul. Kita kena pakai huruf ikut soalan lah. Kalau soalan pakai A, pakai A. Kalau soalan pakai B, pakai B. Jangan ubah huruf sebab bila kita ubah huruf nanti salah. Memang itu dia punya hukum dia. Zarif dapat buat ke Zarif? Nampak cikgu. Wow, dahsyat dah. Bagus. Amar, dapat ke Amar? Bagus. Wan Farisha boleh nampak ke flow dia? Boleh? Kalau tak faham bagi tahu Okey. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan, cikgu akan pergi kepada soalan yang nombor 7 ni. Ada yang tak dapat ke, boleh tengok kat depan, cikgu tunjuk satu-satu Okey semua. Stop. Boleh tengok kat depan. Tengok ke? Tengah Alamak, cikgu. tak dengar suara. Okey, baik. Okey, Nisa, tengah tengok ke Nisa? Ya. Okey. Adila. Berilisa, tengah tengok ke? Ya, cikgu. Okey, baik. Okey, tengok Cikgu akan tunjukkan Jadi, bilangan patah perkataan yang ditaip A. Jadi, kamu declare dulu A tu huruf apa? A tu untuk apa? A adalah untuk bilangan patah perkataan. Bilangan perkataan. Kita declare dulu
huruf yang diberikan untuk apa? Oleh Saiful berubah secara langsung dengan T. T ni apa? T ni kan dia dah bagi tahu T ni adalah masa menaip. Jadi cikgu declare dah. T tu adalah masa menaip. Kan sebelum ni kan cikgu keluarkan dulu apa huruf yang terlibat. A, T. Lepas cikgu dah keluarkan A, T, baru cikgu keluarkan dia punya persamaan ubahan. Okey, A berubah secara langsung dengan T. Nampak? Baca dulu. A, dia mention A berubah secara langsung dengan keluarlah kita punya persamaan ubahan. Jadi dekat situ kita mulakan langkah kita. Inilah step pertama kita. Step yang kedua, tukarkan ubahan menjadi sama dengan. Tapi ada syarat dia. Jangan lupa kita masukkan huruf K. Itu nombor 2. Jadi kita teruskan step yang nombor 3. Step nombor 3 kita nak cari nilai K. Jadi dekat sini kita tengok dekat mana data yang ada A dengan T. Bila A dengan T maksudnya dalam keadaan yang sama. Tengok. Jika Saiful menaip 270 patah, maksudnya dekat sini A sama dengan 2 dalam masa 6 minit. Jadi T 6 minit. Okey. Jadi inilah yang kamu kena gunakan untuk mendapatkan nilai K. Macam mana? Okey, boleh tengok kat depan. Cikgu tunjuk. Kalau kamu faham ini, kamu dah faham dah sebenarnya apa yang ada dalam bab ni. Okey. Jadi, bila kita ambil persamaan ni, A sama dengan KT. A kita 270. Jangan baca satu-satu. Jangan baca ayat last pula. Baca ayat sampai sini dulu. Okey. Jadi A kita 270. K, T tu 6 minit. Jadi darab, pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 270 bahagi dengan 6 sama dengan K. Jadi bagi 6, kita dapat K sama dengan 45. Jadi nilai K ni nilai pemalar. Penting. Jadi ini daripada nilai K kita jumpa, dapatkan dia punya persamaan lengkap. Persamaan lengkap dia. A sama dengan KT. Ni kan tak lengkap. Jadi A sama dengan K kita 45. Lepas tu T. Inilah kita punya persamaan lengkap. Sebenarnya kalau kamu buat sampai sini, kamu dah boleh dapat sekurang-kurangnya 3 markah. Banyak tu. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham ke? Jelas cikgu, boleh faham. Okey, baik. Jadi kalaulah datanglah apa-apa masalah daripada soalan, kamu guna persamaan ni. Sebab itulah jangan terus pandang masalah. Keluarkan dulu dia punya persamaan. Jadi dekat sini dia kata apa? Hitung jadi dia nak T tu berapa? Apabila dia dah di-type, apabila bilangan patah perkataan dah di-type sebanyak 675. Jadi jangan pandang benda lain, just pandang kamu punya persamaan ni. Jadi A sama dengan 45T. Jadi A kita adalah 675, gantikan A sama dengan 45T. 45 ni darab. Kan bila nampak nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah maksudnya darab tau. Darab pindahlah ke sebelah dia jadi bahagi. 675 bahagi 45. Kita tekan kalkulator. 675 bahagi 45 kita dapat. Dapat berapa? 15. 15. Apa maksud dia dekat situ sebenarnya yang dia cuba sampaikan dekat kamu? Maksudnya Saiful ni dia tulis 675 patah perkataan selama 15 minit. Kalau dia tulis 6 minit dia dapat 670 perkataan. Tapi kalau kita up sikit 6 minit jadi 15 minit, kita dapat
penulisan dia 675. Itu masuk ubahan langsung. Maksudnya variabel pertama meningkat, variabel kedua pun meningkat. Nampak? Ni 6 minit. Yang ini 15 minit. Jadi kalau 6 minit, variabel dia meningkat 270. Bukan, variabel dia 270. Kalau 15 minit, meningkat kepada 675. Makin lama dia menulis, makin banyak bilangan. Jelas ke semua soalan nombor 7? Cikgu terang kat situ. Okey ke? Alamak, tak Cikgu, dengar cikgu. suara. Okey, baik. Okey. Jadi itulah kalau kamu pergi kepada Songsang pun macam ni juga. Kalau kamu pergi kepada gabungan macam ni juga. Tak berubah. Tak berubah. Jadi jangan cakap susah. Sebab dia ada 4 step saja. Lepas tu dah dapat 4 step ni, datanglah masalah macam mana pun kamu boleh guna selesaikan. Guna persamaan lengkap tu. Okey, last Last semua. Last. Boleh ke kita jawab soalan yang terakhir untuk ubahan langsung? Cikgu. Boleh. Okey, baik. Jadi kita akan jawab soalan nombor 8. Kita akan jawab soalan nombor 8. Okey. Berdasarkan soalan nombor 7, cuba buat soalan nombor 8. Cikgu, Ya? HM tu maksud dia di darat kan? Apa benda? HM tu. Tak. Bukan darab. Dia kata ketinggian. Ketinggian maksudnya H meter. M tu untuk meter. Lepas tu T tu saat. Ya, betul. Time, second ataupun saat. Nampak ni. Ketinggian 5 meter. Masa 2 saat. Cikgu, kalau 2 kuasa 2 pindah sebelah, kalau kuasa 2 pindah ke sebelah jadi punca kuasa. Dia Cikgu. jadi punca kuasa. Ya? Tu dia cakap berubah secara langsung dengan kuasa 2 maksudnya. Jadi T tu kuasa 2 lah. Ya, betul. T2 kuasa 2. Cikgu. Okey.
Okey, 3 minit lagi. Jadi 2 punca kuasa 5. Kalau punca pindah dia jadi kuasa 2. Ha. Cikgu, Ya. saya dah hantar, tak tengok. Okey. Okey, betul. Cumanya kalau macam dia dalam keadaan pecahan, kekalkan dalam keadaan pecahannya semua. Jangan tukarkan kepada bahagilah. Tapi kalau kamu nak tukar kepada perpuluhan, boleh je kalau dia jadi macam ni. 1.25 tu tak ada masalah. Baik, Cikgu. Okey, 1 minit lagi. Amar, dapat buat tak tu Amar? Tengok baca, Cikgu. Okey. Okey, baik. Ni saya dah. Okey, jadi kita akan teruskan kepada soalan nombor 8. Saya kurang faham. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan Okey, semua boleh ke cikgu nak mula buat soalan nombor 8? Nak Boleh, dengar suara cikgu. sikit. Boleh ke? Okey. Okey. Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey, soalan nombor 8. Apa step pertama kita? Keluarkan huruf yang terlibat. Supaya kita dapat kaitan ubahan dia. Sebuah objek terjatuh dengan ketinggian H. Jadi kita declare dulu H ni untuk apa? H ni adalah untuk ketinggian. Ketinggian. Habis. Berubah secara langsung dengan kuasa 2 masanya. T kuasa 2 ni sebagai masa. Keluarkan dia punya ubahan. H berubah secara langsung. Berubah secara langsung dengan kuasa 2T. Dah, ini dia step pertama. Dapat dah markah. Okey, kemudian kita masukkan nilai K sama dengan K. Lepas tu nampak ada dah. Okey. Jadi dekat sini cikgu pesan awal-awal ini persamaan tak lengkap. Jadi bila tak lengkap kamu kena cari satu keadaan dekat mana dalam soalan tu dia ada beri nilai H dengan T. Jadi tengok betul-betul. Tengok diberi bahawa objek tu terjatuh pada ketinggian 5 meter dalam masa 2 saat. Jadi ini masih dia. H dia 5 meter, T dia 2 saat. Gunakan H5, T2 untuk dapatkan nilai K.
H sama dengan K T kuasa 2. H kita 5 sama dengan K. T kita 2 kuasa 2. 5 sama dengan K. T 2 kuasa 2 dapat 4. Okey. Darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Yang ni kalau kamu nak buat dia dalam keadaan perpuluhan boleh. Cumanya kalau soalan-soalan ubahan ni kita kalau dapat keadaan pecahan pakai pecahan je. Jadi dekat sini bila kita dah dapat nilai K dia semua, masukkan K ke dalam ni. Jadi apa persamaan lengkap dia? H sama dengan 5/4 T kuasa 2. Ini siapa yang dah buat sampai sini dah boleh dapat markah. Jelas ke semua? Boleh faham cara cikgu keluarkan persamaan lengkap? Boleh. Nak dengar suara sikit. Cikgu. Boleh ke? Nak tanya, Apa? T tu dia memang kena sebelah 5 ya cikgu? Nak 5T kuasa 2 pun boleh. Nak T kuasa 2 5 pun boleh. Tak ada masalah. Oh, dia bukan. Apa? Yalah. Bukan. Saya nak tahu je kalau dia 5/4 T kuasa 2 tu, kalau dia macam sebelah dua-dua tu okey ke tak? Kalau dia sebelah 5 je mungkin sebab tu jawapan dia jadi lain. Okey. Cara penulisan dia boleh sahaja kalau kamu nak tulis 5/4 T kuasa 2. Boleh. Nak tulis macam ni boleh. Cumanya kalau dengan cikgu suka buat macam ni sebab cikgu nampak nanti nak kena alih nombor 4. Kalau buat macam ni cikgu tak nampak nak kena alih. Okey. Itu ujar cikgu lah. Tapi jangan tulis macam ni. Siapa tulis macam ni salah. 5/4 T kuasa 2. Kalau kamu tulis T ni sebelah 5 betul. Kalau kamu tulis T ni sebelah 5/4 betul. Tapi kalau kamu tulis dia ke bawah dah jadi salah. Sebab bila kita naik ke atas dia jadi T kuasa negatif 2. Jadi ingatlah. Ingat benda tu. Okey. Menjawab ke Basil? Jawab cikgu. Okey, baik. Okey, tengok oleh dalam masa yang sama, hitung masa dia nak T tu berapa kalau objek tu jatuh pada ketinggian 45. Jadi dekat sini, ambil persamaan ni pakai. H sama dengan 5T kuasa 2/4. H kita 45. Masukkan 45 sama dengan 5/4 T kuasa 2. Nampak? Bila cikgu buat dia dalam keadaan pecahan, cikgu tahu nak alih mana dulu. Alih 4 dulu. 4 ni bahagi jadi darab. 45 darab dengan 4, cikgu dapat 180 sama dengan 5T kuasa 2. Kalau ni daripada darab dia jadi bahagi. 180 bahagi 5. Cikgu dapat 36 sama dengan T kuasa 2. Kita bukannya nak T kuasa 2. Kita nak T je. Jadi dekat sini 36 sama dengan T kuasa 2 pindah ke sebelah dia jadi punca. Jadi kita akan dapat T sama dengan 6. Maksudnya apa? Maksudnya bila objek tu jatuh pada ketinggian 45 meter, dia ambil masa selama 6 saat. Jelas ke semua? Boleh faham cikgu tunjuk kat depan ni? Boleh cikgu. Okey, nanti kalau siapa yang salah, salin pembetulan. Okey, Nisa, jelas ke Nisa? Boleh kot. Okey, salin pembetulan. Siapa yang rasa salah, salin pembetulan. Okey, sebab ada yang salah, ada yang dapat T sama dengan 2. Dia kalau salah ni sebenarnya kamu salah dekat sini je. Kamu tak tahu nak pindah mana dulu. Sebab tu malam ni cikgu ajar kamu. Yang pertama tulis. Tulis kalau dalam pecahan yang ni T ni duduk dekat belah atas. Supaya kamu nampak mana nak kena alih dulu. Tu jawapan dia. Berry Lisa. Jelas ke Berry Lisa? Jelas cikgu. Okey. Ya, kenapa tu? Salin pembetulan Cikgu bagi masa.
Kalau T tu ada kuasa 2, ya. Oh, kalau T tu ada kuasa 2, tinggalkan dia macam tu je, salah. Salah. Ya, kamu kena kecilkan sampai T je. Dia nak T je. Dia nak T je. Dia tak nak T kuasa 2. Jadi, kuasa 2 ni kena pindah ke sebelah. Dia jadi punca kuasa 2. Okey, semoga menjawab lah. Okey, lepas ni cikgu nak tutup dah untuk ubahan langsung. Kita nak pergi kepada ubahan songsang. Dah habis salin ke semua nombor 8 ni? Dah habis salin cikgu. Okey. Baik. Adila dah habis salin dah, Adila? Mana cikgu tengah tunggu Adila typing ni. Dah cikgu. Okey. Ammar jelas ke Ammar? Jelas cikgu. Okey, baik. Okey, habis. Okey, sekarang kita masuk kepada ubahan songsang. Ni sama je ni. Yang cikgu tunjuk ni sama je ni. Ni sama je. Okey, hari ni kita masuk kepada ubahan songsang. Okey, ubahan songsang dia, kalau kita nak tahu ubahan songsang ni, cikgu terang dulu. Okey, kalau ubahan langsung, cikgu terangkan perbezaan dia. Ubahan langsung, X makin naik, Y makin naik. Dia ada 2 variable Dia ada 2 lah minimum. Kalau ubahan songsang, ubahan songsang, dia lain, dia terbalik. Sama ada X makin naik ataupun Y makin turun, atau X tu turun, Y tu naik. Dia dikira sebagai terbalik. Dia dikira sebagai terbalik. Okey. Contohlah. Contoh. Susah sikit nak ubahan songsang punya contoh ni. Variable dia. Susah sikit. Apa yang songsang Okey. Contoh. Makin banyak berbelanja, makin sikit duit kita. Variable pertama meningkat, berbelanja meningkat. Variable kedua, makin sikit duit kita, makin kurang. Nampak variable kedua kita kurang. Itu masuk ubahan songsang. Dia bukan macam ubahan langsung. Ubahan langsung dia makin naik dua-dua. Contoh X, makin banyak makan, makin kenyang kita. Atau makin banyak makan, makin tinggi berat kita. Macam tu lah. Macam tu. Dia naik dua-dua. Tapi ubahan songsang dia terbalik. Sama ada variable pertama naik, variable kedua turun, atau variable pertama turun, variable kedua naik. Itu maksud ubahan songsang. Jelas ke semua pengertian ubahan songsang kat sini? Boleh faham? Boleh faham, cikgu. Okey, itu perbezaan dia. Okey, perbezaan untuk segi penulisan. Untuk segi penulisan. Kalau cikgu cakap X berubah secara langsung dengan Y, cikgu akan buat macam ni. X berubah secara langsung dengan Y, dia jadi macam ni. Tapi kalau cikgu cakap X berubah secara songsang dengan Y, dia akan jadi macam ni. 1/Y. Ini je perbezaan dia. Ini je perbezaan dia. Yang lain semua sama. 4 step tadi sama je. Cumanya perubahan dia dekat sini saja. Step pertama. Bila dia cakap ubahan langsung, ubahan songsang, dia pastikan ada 1 dekat atas. 1. Ikutlah apa dia punya soalan. Ini je. Ini je. Yang lain semua sama macam tadi cikgu terang dekat atas. Okey ke semua? Boleh faham sampai sini? Boleh, cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang kita nak cek dia ubahan songsang ataupun tak. Jadi cara kita nak cek dia, cara dia adalah kita kena
teka X dengan Y. Bukan teka lah, kita kira. Sebagai contoh, kalau ubahan langsung kita buat Y per X. Tapi ubahan songsang X darab Y. Okey. Jadi kita nak check dia ubahan songsang ke tak. Ubahan songsang ataupun tidak. Jadi cara dia 2 darab 6 X darab Y. X kita 2, Y kita 6 dapat 12. X kita 3 darab dengan Y. Kita dapat berapa? Kita dapat 12. Sini pun dapat 12. Sini pun dapat 12. Sini pun dapat 12. Jadi, bila kamu dapat 12, 12, 12, 12, 12. Jadi, bila keadaan tu, maksudnya soalan ni kamu boleh pakai ubahan songsang punya tips. Ubahan songsang punya kaedah. Kalau kamu dapat contoh sini 12, sini 10, sini 8, sini 12 balik. Jadi nilai dia berbeza. Bila nilai dia berbeza, soalan tu tak boleh pakai buat ubahan songsang. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas cikgu, boleh faham. Okey, baik. Ni homework tau. Cikgu nak buat soalan nombor 6 ni sebagai homework. Nampak? Alang-alang kamu dah buat kat depan, terus buat. Terus buat. Okey. Soalan B dengan soalan C. Cikgu nak kamu check dia. Sama ada dia ubahan songsang ataupun tak. Ikut penerangan yang cikgu terang tadi. Dah siap hantar kat cikgu. Cikgu, Ya? kalau nombor dia sama kan, tulis songsang ke tak? Kalau nombor Kalau dia. sama baru songsang. Kalau dia dapat nombor lain, tak jadi songsang. Okey, bagus. Oh, tak dapat modul lagi. Boleh. Okey, 1 minit lagi. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Jadi cikgu nak buat dekat depan, boleh ke? Boleh cikgu. Okey, Wan Farisha, boleh ke cikgu nak buat? Cikgu nak uji B dengan C ni boleh pakai ubahan songsang ke tak? Boleh? Saya Okey. kurang sikit. Okey. Okey, soalan B. X, Y. X kita 3, Y kita 4. 3 darab 4 dapat 12. Okey, sini dah dapat 12. X, Y. X kita 4, Y kita 3. 4 darab 3. Okey, dapat 12. X, Y. X kita 5, Y kita 2. 5 darab 2 dapat 10. Okey, 6, 2. 6 darab 2 dapat 12. 12, 1. 12 darab 1 dapat 12. Bila ada satu je nilai,
yang buat dia berubah. Jadi dekat sini dia dikira sebagai bukan ubahan songsang. Itu je. Itu je. Bukan ubahan songsang. Ataupun indirect variation. Okey, itu jawapan B. Kepada soalan C. X, Y. X kita 3, Y kita 10. 3 darab 10 dapat 30. 5 darab 6 dapat 30. 6 darab 5 dapat 30. 15 darab 2 dapat 30. 30 darab 1 dapat 30. Bila kita punya jawapan sini 30, 30, 30, 30, nilai dia sama. Bila nilai dia sama, dekat sini kita cakap, ya, dia adalah ubahan songsang. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk kat depan? Boleh faham? Boleh go. Okey, nak dengar suara lagi. Mana lain-lain ni? Jelas ke semua? Jelas cikgu. Okey, baik. Okey. Jadi, cikgu akan pergi kepada step dia. Jadi dekat sini cikgu akan pergi kepada dia beri Y berbesorang, angkatkan Y dari sebutan X. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kepada muka surat 7. Kalau kamu dapat jawapan soalan yang lain, kalau dapat soalan yang lain, tak apa. Boleh salin mana-mana dulu. Sebab soalan cikgu buat lain lah. Kalau cikgu buat sama je, jadi maksudnya cikgu tengah membincangkan tentang homework. Tapi kadang-kadang ada je soalan yang sama. Okey, jadi cikgu akan buat soalan 3A. Lepas ni kamu buat 3B. Okey, cikgu akan selesaikan soalan nombor 3. Dah ready ke? Dah go. Okey. Dah Yang cikgu. Ya. Oh, dah. Dah Okey. cikgu. Okey. Yang pertama, 3 tu kita cek. Apa huruf yang terlibat? Y. Okey, Y dengan X. Jadi dia mention Y dulu kan? Y berubah. Ini simbol ubahan secara songsang. Jadi songsang dia akan jadi 1/X. Kalau ubahan langsung kita tulis macam ni. Kalau songsang dia just tambah 1/, sahaja. Itu je beza dia dengan apa yang isi dalam ubahan langsung. Yang lain semua sama. Apa maksud sama? Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Y ubahan ni kita buat Y sama dengan 1/X. Dia darab dengan K. Cumanya dekat sini cikgu dah bagi tahu apa-apa darab dengan pecahan, darab yang atas. Jadi 1 darab K, kita akan dapat KX. Jadi secara tak langsung kamu just tambah sahaja Y sama dengan K/X. Ini step pertama, ini step kedua. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh go. Baik. Step yang Jelas, ketiga. Bagus. Step yang ketiga, kita cari nilai K. Y kita 3. Y sama dengan 3. X sama dengan 5. Ambil persamaan tak lengkap. Kenapa ni persamaan tak lengkap? Sebab nilai K kita tak tahu. Jadi kita ambil Y sama dengan KX. Y kita 3. 3 sama dengan K. X kita 5/5. 5 bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. 5 darab 3 kita dapat 15. Maksudnya K tu 15. Step nombor 4. Apa step nombor 4? Lengkapkan persamaan. Kan kita dah ada nilai K. Bila kita dah ada nilai K, kita masukkan. Y sama dengan K dekat atas. 15/X. Ni jawapan kita. Itulah kita punya jawapan. Cikgu Hamzah. Sebab apa? Dari awal benda cumanya daripada sini sahaja. Kita hanya tambah 1/. Itu je. Yang lain semua sama. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh go. Okey. Bazin, macam mana? Boleh faham?
Boleh cikgu, boleh faham. Okey. Okey, Ammar. Ammar macam mana Ammar? Boleh faham ke Ammar? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, jadi daripada soalan yang cikgu tunjuk, daripada yang tadi cikgu tunjuk, cuba buat B pula. Cuba buat B. Ini kalau A. Ini A. Cikgu bawa dia ke tepi sikit. Okey, cuba buat B pula. Apa maksud B ni? Maksudnya nilai Y dengan X tu berubah. Jadi nilai Y dengan X tu berubah, K tu pun berubah lah. Okey. Cuba buat B. Tengok contoh cikgu buat dekat soalan A. Lepas tu buat soalan B. Okey, cikgu bagi masa 2 minit. Okey, bagus. Susah ke senang? Cikgu harap masing-masing senang bagi tahu cikgu. Kalau rasa susah bagi tahu cikgu. Ya, bagus, pandai. Wan Farisha demam apa? Sesama. Sesama. Kat Kelantan kan? Dok, ada kat Kedah dah. Kedah dah. Kedah panas ke? Panas. Kelantan panas ke? Zarif, Kelantan panas Zarif? Panas. Okey. Cikgu ni jawapan dia. Okey. Okey, 1 minit lagi Siapa dapat 9 tu betul lah. Cikgu harap jelas lah. Jadi benda tu benda yang sama je. Benda yang sama je. Sepatutnya kalau dalam periksa nanti, kalau keluar soalan ni, kamu boleh jawab. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan soalan dekat depan untuk soalan B. Okey. Y sama dengan K. Cikgu terus ambil ni. Y berubah secara songsang dengan X. Y sama dengan K per X. Y kita 6 sama dengan K. X kita 1.5. Pindah ke sebelah kita dapat K sama dengan 9. Jadi, dari samaan lengkap kita akan dapat Y 9 per X. Inilah kita punya jawapan. Nanti bila dia dalam keadaan songsang pun kan, benda yang sama je. Yang berubah hanya ada 1 per itu je. Sebab tu cikgu cakap sebenarnya senang je. Okey, habis. Okey, jadi dah habis. Kita proceed kepada soalan yang seterusnya. Cikgu akan selesaikan soalan yang muka surat seterusnya lah. Okey, kita akan pergi kepada soalan nombor 4. Kamu nak cikgu buat dulu ke kamu nak cuba buat daripada awal? Cikgu bagi Cikgu bagi pilihan. Nak cikgu buat dulu ke ataupun nak kamu buat? Nak cuba buat? Cikgu buat dulu. Cikgu buat dulu Okey, baik, cikgu buat dulu Jadi salin, kalau cikgu buat dulu salin betul-betul. Okey.
mula-mula. Mula-mula. Y berubah secara songsang dengan X kuasa 2. Jadi maksudnya kita baca apa? Kita baca Y berubah secara songsang 1 per X kuasa 2. Dapat, kita dah dapat dah persamaan dia. Jadi buatkan Y sama dengan K per X kuasa 2. Cikgu dah terang dah tadi. Kenapa K? Kenapa tak 1 mana 1? Maksudnya 1 darab K dapat K. Jadi, gunakan cari nilai K guna maklumat yang dia dah bagi. Jadi, X sama dengan negatif 3, Y sama dengan 3. Jadi, kita nak cari nilai K. Ini step pertama, step kedua, step ketiga kita cari nilai K. X sama dengan negatif 3, Y sama dengan 3. Jadi, persamaan tak lengkap kita, Y sama dengan K per X kuasa 2. X kita negatif 3, K kita, Y kita 3. Masukkan 3, K per, ni negatif 3 kuasa 2. Ingat? Buat kurungan. Buat kurungan. Jadi, negatif 3 kuasa 2, kamu dapat 9. 3K per 9. Hilang negatif tu. Kalau kamu tak percaya, kamu tekanlah kalkulator. Negatif 3 dalam kurungan, kuasa 2, kamu dapat 9. 9 ni bahagi, pindah ke sebelah, dia jadi darab. Jadi, K kita dapat 27. Bila kita dah ada nilai K, masukkan nilai K ke dalam persamaan yang tak lengkap tadi. Jadi, kita dapatlah satu persamaan lengkap. Y sama dengan 27 per X kuasa 2. Inilah kita punya persamaan lengkap. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh, Cikgu. Okey, baik. Boleh. Nombor 2. Selesai soalan nombor 1. Ni soalan nombor 1. Soalan nombor 2. Salin. Soalan nombor 2. Dia minta Y berapa bila X sama dengan 5. Jadi, Y sama dengan 27 per X kuasa 2. X kita 5. Masukkan 27 per 5 kuasa 2. Jadi kat sini kita dapat Y 27 per 25. Ini je jawapan dia. Ini jawapan A2. Gitu. Jadi cikgu harap jelaslah penjelasan daripada cikgu supaya kamu boleh lebih faham. Macam mana semua? Jelas ke? Tok Songsang? Jelas, Jelas, cikgu. Okey, Boleh. bagus. Nanti kalau siapa-siapa ada soalan, bagi tahu cikgu. Kalau sempat, kita masuk masuk gabungan terus. Kalau tak, kita kurangkan songsang je. Okey, jadi berdasarkan yang cikgu terang tadi, cikgu nak masing-masing cuba kita buat B lah. Nampak pecahan kan? Tengok, pening lagi tak kalau ada pecahan ni? Okey, daripada soalan yang sama, itu soalan A. Kalau sama dalam buku teks, salin terus. Kalau lain, salin kat mana-mana. Okey, cuba selesaikan soalan B. Guna soalan yang sama.
Buat Nisa, Gagak boleh buat tak tu? Boleh. Okey. Okey, bagus. Dah ada yang send. Cikgu, Ya. dia kalau bahagian atas tu kita tak darab, kita buat jadi tolak ke cikgu kalau kita pindah sebelah? Mana ada. Bak atas tu kita darab, Fazil. Oh, kita darab juga. Ha. Okey. Okey. Tak faham tanya Tanya je. Amat Pak B. Berry Lisa dapat buat ke Berry Lisa? Dapat cikgu. Okey. Pak, kalau pecahan yang ke bawah kan? Ya, betul. Pindah bawah lu baru pindah atas. Cikgu, selalu SPM ada keluar untuk form 1, form 2, form 3 ke? Okey, form 1, form 2, form 3 memang wajib keluar. Memang wajib keluar. Cumanya 20%. 20%. Yang banyak keluar form 4, form 5 lah. Form 4, form 5 berapa persen? 80%. Cikgu tak cakap tak ada form 1, form 2, form 3. Ada. Cumanya banyaknya dekat form 4 dengan form 5. Jadi sepanjang masa yang diberikan oleh kamu ni, cuba kukuhkan semua bab yang ada masa form 4 dengan form 5 ni. Okey, jadi cikgu terlupa kalau siapa-siapa nak masuk kelas form 4 bagi tahu buat bulan Ramadan ni hari Sabtu pukul 10 hingga pukul 12. 12 tengah hari lah, bukan 12 malam. 10 pagi hingga 12 tengah hari. Siapa nak awak masuk, WhatsApp cikgu. Cikgu bagi link. Okey, habis dah. Cikgu akan buat kepada soalan B pula. Okey. Jadi, masing-masing kita akan pergi kepada soalan B ya semua. Boleh ke cikgu nak buat soalan B ni? Nak dengar suara sikit? Boleh cikgu. Boleh. Okey, baik. Okey, kalau ada yang tak faham bagi tahu cikgu Okey, tengok saja cikgu suruh buat soalan B sebab dia ada pecahan. Okey, diberi Y berubah secara songsang dengan X kuasa 2. Y berubah secara songsang dengan X kuasa 2. Kemudian kita tukarkan jadi K per X kuasa 2. Ni cikgu, step pertama, step kedua ni cikgu harap jelas lah. Step yang ketiga cari nilai K. Okey, X sama dengan 2/3 dan Y sama dengan 9. Okey, tengok kat depan. Cikgu akan tunjukkan satu-satu. Okey, jadi dekat sini selalu sangat kalau pecahan dah jadi pening dah. Okey. Y kita 9 sama dengan K. K kita 2/3 kuasa 2. Selesaikan dulu kuasa 2 dia. Kita akan dapat 9 sama dengan K. 2/3. 2 kuasa 2 dapat 4
3 kuasa 2 dapat 9. Dia macam ni tau. Dia macam ni. Okey, dia macam ni. Jadi macam mana cara nak baca dia yang sebetulnya ni? Cara nak baca dia yang sebetulnya dia macam ni. Pokoklah kamu tak tahu, cikgu tunjuklah. Okey. K per 4/9. Maksudnya kita akan baca K bahagi 4/9. Nak tukar dia jadi darab. Bahagi step dia kalau nak selesaikan tukar jadi darab. Jadi kita boleh tukar dia jadi darab. Kita kena terbalikkan. 9 pergi ke atas, 4 pergi ke bawah. Jadi K darab 9 kita dapat 9K per 4. Jadi apa yang kita dapat kat sini? Kita dapat 9 sama dengan 9K per 4. Jelas ke semua? Cikgu terang dekat situ. Boleh faham ke step tu? Boleh ke? Okey. Okey, kalau kamu pening step ni, kalau kamu pening step ni, dia tak pening pun. Kan ni kan pecahan. Jadi kita tukar kepada bahagi. Kenapa 4/9 ni cikgu sekali? Sebab kita tak boleh pecahkan dia lagi sebab di dalam keadaan satu pecahan. Kamu tak boleh cakap 4/9 tu 4 je. Kamu tak boleh cakap 4/9 tu 9 je. Tak boleh. Cikgu pening lah macam ni. Saya pening. Kalau pening, buat macam ni. Cikgu bagi tahu satu cara lagi. Jawapan dia akan sama je. Ni kan bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Dia akan jadi 9 darab bawa sekali. 4/9 sama dengan K. Jadi atas darab atas. 9 darab dengan 4. Sini kan 9 darab 4 kan. Kamu boleh potong. Jadi K kamu sama dengan 4. Kalau kamu tak nak ni, okeylah 9 darab 4 lepas tu bahagi 9. Kamu dapatlah 4. Jelas ke semua yang cari K ni? Boleh faham ke? Alhamdulillah cikgu. Okey, bagus. Kalau ada soalan tanya cikgu Okey. Benda simple, jangan rumitkan. Ni kan bahagi, pindah ke sebelah dia jadi darab. 9 darab 4/9. Cikgu potong bawah, tinggal 4. 4 sama dengan K. Jadi bila kita dah dapat K sama dengan 4, gantikan ke dalam persamaan yang lengkap. Yang ni tak lengkap, yang ni lengkap. Y sama dengan 4/X kuasa 2. Ini jawapan kita. Okey. Ini jawapan nombor 1. Cikgu harap jelas. Okey. Jadi, kukuhkan fundamental untuk pecahan. Dan cikgu faham, pecahan ni selalu ramai pening. Ramai pening bukan sebab apa? Sebab kurang latihan sahaja. Yang lain okey je. Yang lain okey je. Okey. Jadi, cikgu nak proceed kepada soalan nombor 2 pula. Boleh ke semua? Boleh cikgu. Okey. Cari nilai X apabila Y sama dengan 16. Jadi, ini persamaan kita. Y sama dengan 4/X kuasa 2. Y sama dengan 16. Cikgu masukkan 16 sama dengan 4/X kuasa 2. Jangan sesekali pindahkan 4 pecahan bahagi jadi darab. Jangan. Yang boleh pindah hanyalah yang bawah. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. 16X kuasa 2 sama dengan 4. Baru kamu pindah ke sebelah X kuasa 2 sama dengan 4/16. Itu cara dia. Itu cara dia. Cikgu harap jelaslah. Okey. Lepas tu kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah. Dia jadi punca kuasa 2. Kalau kamu nak kecilkan dulu pun boleh. Tapi cikgu pindahkan. Punca kuasa 2. 4/16X. 4 kecilkan jadi 2. 16 kecilkan jadi 4. Itu cara dia. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Cikgu. Ya. Saya ingatkan 4 tu boleh pindah.
Yang mana? Yang mana pindah? Yang atas tu boleh pindah ke sebelah. Tak boleh. Tak boleh. Kalau cikgu dengar suara cikgu balik dah pula. Kalau dia dalam keadaan bahagi pindah ke sebelah jadi darab, nombor bawah je boleh pindah. Nombor bawah. Okay, cikgu. Nombor bawah je boleh pindah. Okey. Okey ke Basil? Okey cikgu. Okey, baik. Jadi itulah kita punya jawapan. Ni dapat 1/2. 1/2. Kalau kamu nak kecilkan terus pun tak apa. Kamu akan dapat juga 1/2. Kamu akan dapat juga 1/2. Okey, cikgu harap jelaslah. Siapa yang tak dapat sila salin pembetulan. Siapa yang tak dapat salin pembetulan. Okey. Okey. Salin pembetulan. Tak dapat salin pembetulan. X tu sama dengan 1/2. Ya, betul. Kita pindahkan ke bawah. Cikgu bagi masa untuk salin pembetulan. Zarif, dah nampak ke? Nampak ke cara penyelesaian dia? Dah nampak cikgu. Okey. Dah habis salin bagi tahu cikgu Cikgu. Dah habis salin cikgu. Okey. Cikgu. Ya. Dalam bab ni memang kalau kat bahagian sebelah tu dekat bahagian y per x tu je yang boleh daripada belah kiri jadi atas tu. Yang ni pula belah kiri dia mesti jadi bawah. Kan cikgu macam biasa. Again. Dekat dalam bab ni memang daripada belah kiri tu dekat bahagian yang ubah secara langsung tu je yang boleh daripada belah kiri ni naik ke atas. Yang ni pula dia kena turun ke bawah. Yang mana turun ke bawah tu? Ya betul. Yang ni 1/x kuasa 2 ni. Yang bahagian sini dia kena turun ke bawah kan? Yang sebelum Ya ni pula betul. dia kena Kalau atas. songsang kita bawa turun ke bawah. Kalau langsung kita bawa naik ke atas. Okey. Berlisa, jelas ke ni Berlisa? Jelas cikgu. Okey, habis. Nisa, dah habis salin ke Nisa? Dah cikgu. Okey. Wan Farisha dah habis salin dah Wan Farisha? Dah cikgu. Okey, baik. Zarif, Ammar, Nisa. Okey, habis dah. Okey, sama juga dekat soalan yang sebelah ni. Kita cuba buat satu soalan. Ni homework cikgu nak bagi sampai soalan nombor 9. Nombor 11 ni berat sangat. Tapi benda tu sama je. Benda tu sama. Kalau kamu boleh buat tu, kamu memang power lah. Tak adalah. Dan ni cikgu nak cakap. Maksudnya benda tu cikgu ulang-ulang je. Okey. Cikgu akan selesaikan soalan muka surat seterusnya. Muka surat nombor 9. Jadi, kita akan pergi kepada soalan 5A. Cikgu akan tunjuk. Cikgu akan tunjuk. Ni kan dia dah bagi terus. S berubah secara langsung. Dengan 1 per punca kuasa T. Masukkan nilai S sama dengan K punca kuasa T. Gunakan nilai yang dia dah bagi. Untuk kita dapatkan nilai K. S kita 8, cikgu masukkan 8 sama dengan K punca kuasa 9. Cikgu bawa naik ke atas. Punca kuasa 9, cikgu tekan kalkulator. Cikgu dapat 3.
bagi jadi darab. Jadi K cikgu dapat sama dengan 24. Semua jelas ke penerangan cikgu kat sini ke terlalu singkat? Takut terlalu laju. Kalau laju bagi tahu. Ya, jelas. Tapi singkat. Okey. Okey lah tu kalau jelas tapi singkat. Dan dapat 24 sama dengan K okey tak? Okey, cikgu. Lepas tu kita Okey. buat macam biasa kan? Ya, betul macam biasa. Jadi masukkan dalam formula lengkap. Ni formula tak lengkap. Kita lengkapkan dia S sama dengan 24 punca kuasa T. Sebab tu siapa yang dah dapat ni sebenarnya dia dah boleh faham dah. S sama dengan 24 punca kuasa T. Jadi sekarang formula dia S sama dengan 36. Sama dengan M. Dia nak kita cari M tu apa. Masukkan S sama dengan 36 sama dengan 24. T sama dengan punca kuasa M. Nak selesaikan macam mana ni? Ingat. Bila kita nak bagi dalam pecahan yang boleh pindah tu hanya nombor belah bawah. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Dia akan jadi 36 punca kuasa M per 24. Jadi 36 tu yang pindah ke sebelah. Dia jadi 24 per 36. Jadi 24 bahagi 36 kita kecilkan kita dapat 2 per 3. Ni cikgu buat nak tanya. 2 per 3 sama dengan punca kuasa M. Pindahkan kuasa 2 ke sebelah. Dia akan jadi 2 per 3 dalam kurungan kuasa 2. M sama dengan 2 kuasa 2 dapat 4. 3 kuasa 2 dapat 9. Inilah kita punya jawapan. Okey, macam mana semua? Ada soalan tak nak tanya cikgu? Amar ada soalan tak Amar nak tanya cikgu Amar? Cikgu, Ya. kenapa ada kuasa 2? Sebab bila punca kuasa pindah ke sebelah dia jadi kuasa 2. Oh. Cikgu. Ya. Terima kasih gitu. Okey. Amar jelas ke Amar? Jelas cikgu. Okey, salin tahu ni salin. Okey, cikgu buka soalan 1 minit. Ada tak nak tanya cikgu kat sini? Cikgu. Mula-mula saya pening kenapa M tu pula yang ada punca kuasa. Tapi bila tengok balik rupanya M tu jadi T. T tu jadi M. Ini soalan. Kita ikut soalan. T jadi M. Bila S sama dengan 36. Okey, cikgu. Bila faham. Okey. Nisa, ada soalan Nisa? Tak ada cikgu. Ada. Wan Farisha ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada. Berlisa ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada. Siapa? Adila ada soalan ke Adila? Alah, type. Cikgu boleh terang lagi sekali tak? Yang mana tu nak kena terang? Yang mana? Ke semua? Semua tak apa. Cikgu terang lagi sekali Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan Cikgu akan terangkan lagi sekali lah. Cikgu sebab ada permintaan cikgu teranglah. Okey. Diberi bahawa dibagi tahu terus persamaan. Kamu tak perlu nak keluarkan S tu berubah secara songsang dengan punca kuasa T. Sebab dia dah bagi tahu terus. Cari nilai M. Maksudnya dia nak suruh kita cari nilai M. Okey. Habis. Sekarang kan dia dah bagi. Jadi bila dia dah bagi, kita tukarkan ubahan ni menjadi sama dengan. Bila kita tukarkan dia jadi sama dengan, jangan lupa untuk tambah K. Jadi cikgu harap jelas kat situ. Okey, lepas tu apa? Step yang ketiga ni step pertama, ni step kedua, step ketiga cari nilai K. Macam nak cari nilai K? Gunakan satu situasi kat mana kamu tahu S tu apa dan T tu apa.
Mana situasi dia? Ni, 8/9. Sebab tu cikgu masukkan S sama dengan 8 dan T sama dengan 9. Cikgu selesaikan sampai cikgu dapat K sama dengan 24. Punca kuasa 9 dapat 3. 3 pindah ke sebelah bahagi. Pindah ke sebelah dia jadi darab. Sebab tu K sama dengan 24. Okey, jadi bila cikgu dah dapat nilai K, ni step nombor 4 cikgu. Cikgu dapatkan persamaan lengkap. Ini tak lengkap sebab kita tak ada nilai K. Sekarang ini dikira sebagai lengkap sebab kita dah ada nilai K. Jadi bila kita dah dapat, persamaan lengkap, kat situlah kita gunakan persamaan yang lengkap nak selesaikan soalan. Soalan ni apa? Nak cari nilai M. Jadi kita tengoklah dekat 36 dengan M. Cikgu keluarkan. Bila S sama dengan 36, T tu sama dengan M. Masukkan 36 dekat S, T dekat M. Nampak? Sebab tu dia jadi macam ni. Dan cikgu selesaikan sampailah cikgu dapat nilai M. Macam mana semua? Adilah, okey ke? Okey, baik. Okey, berdasarkan soalan A. Berdasarkan soalan A. Lalang tadi ada punca kuasa kan? Cuba selesaikan soalan C. Ni soalan yang terakhir dah untuk malam ni. Ni soalan yang terakhir dah untuk malam ni. Okey, daripada soalan A, cuba selesaikan soalan C. Lima minit cikgu bagi masa. Tandas ke? Cikgu minta izin bagi tandas boleh ke semua? Boleh, cikgu. Okey, cikgu minta izin bagi tandas kejap. Cuba buat. Nanti cikgu datang. Cikgu nak buang air.
Okey, habis sudah masa yang diberi. Untuk soalan C ni. Inilah penutup dia punya C berubah secara masukkan nilai K. K per D. Gunakan nilai yang dia dah ada. Gunakan nilai yang dah diberi untuk cari nilai K. C sama dengan 2 sama dengan K punca kuasa 16. 2 K punca kuasa 16 dapat 4. Dapatkan nilai K. Sebelah dia jadi darab. K sama dengan 8. Bila kita dah dapat K, masukkan dalam persamaan tak lengkap 2 Cikgu, sama kat 8 punca 8 kuasa di macam ni sebenarnya dah boleh dapat markah. Semua sampai situ boleh faham? boleh, cikgu. Cikgu, Tak dengar suara, jelas ke? Tak masalah, cikgu. cikgu buat kerja. Ha? Dekat skrin saya tengok cikgu macam tiba-tiba siap, tiba-tiba macam tak gerak macam tu. Okey. Cikgu reshare balik. Nampak? Baik, cikgu. Nampak cikgu? Cuba cikgu gerak. Okey. Nampak cikgu Nampak? gerak. Oh, tadi tak gerak Tadi saya nampak cikgu tiba-tiba siap lepas terlipat macam tu. Oh, okey ni Cikgu ulang balik Okay. Okey, cikgu ambil persamaan ni. Lepas tu, cikgu gantikan ada nilai K. Lepas tu, cikgu tengok data daripada soalan yang ada nilai dua-dua C dengan D untuk cikgu dapatkan nilai K. Cikgu masukkan, selesaikan dan cikgu dapat nilai K. Lepas cikgu dah dapat nilai K, cikgu masukkan kepada persamaan tak lengkap tadi kepada persamaan lengkap. Jelas? Jelas cikgu. Okey, baik. Okey, jadi kita cari C. Sekarang dia nak cari C. I see U. C sama dengan U. D sama dengan 4/9. Jadi, kita masukkan kita punya persamaan ni. C sama dengan 8 per punca kuasa D. C kita apa? U. Sama dengan 8 per punca kuasa D 4/9. Jadi dekat sini kita boleh selesaikan. Kita akan dapat U sama dengan 8, 2/3. Selesaikanlah. Macam mana nak selesaikan ni? Maksudnya macam ni. U sama dengan 8 bahagi 2/3. Bahagi pindah ke sebelah. Ataupun kamu boleh terus tekan kalkulator. Kamu akan terus dapat jawapan. Ni cikgu tunjuk satu-satulah sebab cikgu tunjuklah kenapa kamu boleh dapat jawapan tu. Okey, jadi dekat sini kamu tekanlah kalkulator, selesaikan yang atas dulu. 8 darab 3 dapat 24. 24 bahagi 2, kita dapat 12. Inilah jawapan U kita. Okey, semua macam mana? Jelas ke songsang ni? Boleh faham? Boleh faham cikgu, jelas. Okey, bagus. Okey, siapa yang salah salin pembetulan. Cikgu bagi masa 1 minit. Okey, jadi untuk minggu depan cikgu masuk kepada gabungan. Cikgu masuk kepada gabungan. Lepas tu minggu depan lagi sekali kita masuk bab 2 dah, bab matrix. Senang je, tak susah pun. Cikgu akan ajarlah macam ni lah cikgu ajar. Cikgu ajar slow-slow. Cikgu ajar step by step. Cikgu ajar step by step. Dan jangan lupa buat homework. Homework tu based on dalam buku modul kamu. Kalau ada masalah, ada nak tanya soalan, tanya cikgu. Kalau cikgu rasa jalan kerja dia panjang, cikgu akan buatkan video. Cikgu akan send dalam grup. Dan hantar dalam grup tahu. Sebab bila hantar personal, kadang-kadang WhatsAppnya ke bawah. Jadi cikgu tak sempat nak check kat mana yang salah, kat mana yang kena lagi diperbetulkan. Okey semua. Jadi sampai situ sahajalah kelas kita untuk hari ni. Cikgu ucapkan terima kasihlah
Kita jumpa pula pada minggu depan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berehat. Sama-sama Adila. Okey. Terima kasih. Okey, cik. Terima kasih cikgu. Okey.